Okey. Oh, suruh jawab lagi. Supaya dapat ilmu. Okey, betul. Memang tajwid itu adalah ilmu. Tetapi bagus ada jawapan dia Okey, memang betul tajwid ni bila kita belajar kita dapat ilmu. Tetapi apabila kita belajar tajwid itu fungsinya dengan bacaan Quran. Jadi macam jawapan Adam Adam jawab bertambah baik dan lancar. Okey. Jadi jawapan Adam itu tadi betul lah. Apabila kita belajar tajwid secara automatiknya bacaan kita akan bertambah baik sebabnya ilmu tajwid ni adalah ilmu untuk kita gunakan bila baca Quran. Apabila kita tak ada ilmu tajwid, bacaan kita kurang baik. Sebab kita tak tahu hukum-hukum dalam Quran tu. Jadi bila kita dah tahu ilmu tajwid, bila kita baca, insya-Allah bacaan kita akan jadi lebih baik. Jadi ustaz nak tanya soalan kedua. Apakah hukum kita memperbaiki bacaan? Apakah kita memperbaiki bacaan Quran? Apakah hukumnya? Kita baca Quran, kita kena kaji, ataupun kena tahulah ilmu-ilmu tajwid dalamnya. Apakah hukum mempelajarinya? Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Macam tu. Siapa nak jawab? Okey, hukum ni contohnya macam wajib ke, sunat ke, harus ke, macam tu. Siapa nak jawab? Chat je dekat bawah. Chat je. Ada lagi nak? Ada chat? Hukumnya wajib. Okey, betul. Betul. Mempelajari ilmu tajwid adalah hukumnya wajib. Kerana apa? Sebab kita nak baca Al-Quran ni bukanlah satu buku komik ke ataupun buku-buku pelajaran biasa. Kita nak baca ni adalah daripada wahyu, wahyu Allah. Jadi bila kita baca wahyu, kita baca firman Allah, maka kita perlu bacanya dengan mengikut apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama tajwid. Jadi kalau kita baca bagus, baca bertajwid, maka kita akan mendapat pahala. Dan apabila kita memperbaiki bacaan kita pun, kita dapat pahala. Jadi antara baca Quran dengan tidak bertajwid dengan baca Quran bertajwid, maka baca Quran dengan bertajwid adalah lebih baik. Kerana apa? Ada satu hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Jadi kita nak jadi golongan tu lah. Okey, jadi hari ini Ustaz akan mengajar subjek tajwid. Babnya adalah isti'azah dan basmalah. Jadi sebelum Ustaz nak sambung lagi jauh, Ustaz akan beritahu peraturan di dalam kelas Ustaz. Okey, yang pertama, sila duduk di tempat yang senyap. Yang kedua, jangan bercakap ketika Ustaz sedang menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, sekiranya ada apa-apa permasalahan, contohnya audio ataupun suara Ustaz tak jelas, boleh gunakan chat di bawah. Okey. Kemudian Ustaz akan share kepada kamu semua skrin Ustaz yang ada nota. Jadi nota ni adalah nota topik isti'azah dan basmalah. Okey ya. Jadi Ustaz akan mulakan. Ustaz akan share. Kejap Okey. Sekejap. Okey.
Okey. Hmm. Okey, Ini dia nota dia. Okey, semua nampak ya? Okey. Nota ni adalah nota tajwid tahun 3, tajuk isti'azah dan basmalah yang ustaz buat sendiri. Okey. Jadi objektif apa yang kita nak belajar adalah kita nak tahu macam mana kita apakah itu lafaz isti'azah dan basmalah berserta erti yang kemudiannya menyatakan cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Okey. Kita pergi kepada erti isti'azah. Apakah yang dimaksudkan dengan isti'azah? Contohnya kamu ada belajar sains. Apakah itu kehidupan karnivor? Apakah maksud karnivor? Karnivor ni adalah haiwan yang memakan haiwan yang lain. Dia makan daging. Karnivor. Kalau dia herbivore, dia makan apa? Dia makan pokok-pokok, dia makan rumput. Itu adalah herbivore. Kalau omnivore, dia makan dua-dua. Makan daging, makan rumput pun dia makan. Itulah kalau definisi carnivore, omnivore, herbivore. Tapi kalau isti'azah, dia punya pengertian dia adalah lafaz memohon perlindungan dan naungan daripada syaitan yang dilaknat. Okey, jadi ini adalah pengertiannya. Jadi nak senang faham, isti'azah ni adalah satu lafaz yang kita perlu amalkan hari-hari. Kita perlu ucapkan sebelum melakukan sesuatu perkara. Contohnya, kita perlu baca isti'azah sebelum masuk tandas. Kita perlu baca isti'azah sebelum tidur, sebelum makan, sebelum sebelum buat kerja sekolah, dan macam-macam lagi boleh buat. Sebab apa? Setiap perkara yang kita lakukan perlulah kita memohon perlindungan dan naungan daripada Allah, daripada syaitan yang dilaknat. Sebab setiap perkara yang kita lakukan ni kita perlu sentiasa berharap kepada pertolongan Allah. Kalau kita pergi sekolah, kok-koklah kalau baca isti'azah, mungkin kita terhindar daripada satu kemalangan. Contohnya macam tu. Seterusnya kita pergi kepada lafaz isti'azah. Lafaz isti'azah ni adalah yang tadi tu erti isti'azah. Yang ni lafaz dia. Okey, lafaz dia ada dalam bahasa Arab. Lafaz dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz dia. Kemudian maksud lafaz isti'azah tu, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ini dia punya maksud. Maksud kepada lafaz itu tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Lafaz dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, perhatikan kepada kalimah a'u. Kalimah a'u ni pada awalnya adalah huruf hamzah. Cara nak sebut huruf hamzah yang berbaris atas, maka pertama sekali kita perlu senyum. Senyum. Kemudian kita bunyikan kita kita tak boleh kalau kita baca huruf hamzah ni kita baca dalam keadaan mulut kita moncong. Jadi bunyi dia tak sedap lah. Ataupun makhrajnya tidak tepat. Jadi kita senyum dulu. Kita senyum. Lepas tu kita bunyikan. Okey, semua ikut. Semua senyum dulu. Senyum. Lepas tu bunyi. Boleh? Macam tu.
Kalau huruf Ain pula, kita kena bunyi tu dia ada asngau sikit. Lepas tu kita tak boleh senyum. Ain dia tak boleh senyum. Ain kena moncong sikit lah. Ain. Ain. Sebab dia berbaris depan. Dia tak boleh senyum. Dia dia moncong. Jadi jadi apakah maksud apa maksud maksud dia adalah aku berlindung. Kalau makna yang apa namanya panjang adalah aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi Ustaz nak lepas kita dah belajar tentang lafaz isti'azah ni, kita praktikkan dalam okey, semua tolong senyap. Semua tolong senyap. Semua tolong mute. Tolong mute kan. Jangan ada bising. Okey, sekarang ni kita dah belajar tentang lafaz isti'azah. Okey, sebenarnya lafaz isti'azah ni ada banyak. Bukan pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni saja. Ada banyak lagi lafaz. Tapi hari ni kita nak belajar tiga lafaz. Yang tadi tu kita dah belajar lafaz yang pertama. Sekarang ni kita pergi kepada lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua ni dia lebih panjang daripada lafaz yang pertama tadi. Okey, lafaz yang kedua adalah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ini lafaz dia. Ustaz ulang sekali lagi. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Maksudnya aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Dia ada tambah as-sami dengan al-alim. Dia ada tambah dua perkataan iaitu as-sami dengan al-alim. Jadi apakah maksud as-sami? Jadi as-sami adalah Maha mendengar. Kemudian apakah maksud al-alim? Al-alim maksudnya adalah Maha mengetahui. Jadi maksud lafaz yang penuh adalah aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Okey, ini yang kedua. Kita pergi kepada lafaz yang ketiga. Dia lagi panjang daripada lafaz pertama dan lafaz kedua. Okey. A'udzu bi'afwillah al-azim min adzabihi al-alim wa min hamazatis syayatin innahu huwas samiul alim. Ustaz ulang sekali lagi. A'udzu bi'afwillah al-azim min adzabihi al-alim wa min hamazatis syayatin innahu huwas samiul alim. Maksudnya aku berlindung dengan keampunan Allah yang Maha Agung daripada azabnya yang amat pedih dan daripada tipu daya syaitan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, ini adalah lafaz isti'azah yang panjang. Jadi kamu kalau rasa nak amalkan isti'azah dan kamu tak boleh hafal, kamu amalkan saja isti'azah yang pertama, lebih mudah dan pendek. Okey. Jadi kita dah habis kepada lafaz-lafaz isti'azah. Jadi kita nak belajar pula kepada objektif yang kedua tadi, iaitu menyatakan cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Okey. Jadi setakat ni semua faham? Kalau faham boleh cakap faham Ustaz. Faham Ustaz. Cakap faham Ustaz. Kalau faham cakap faham.
Ha? Faham. Okey. Sebelum kita pergi kepada subtopik kita yang kedua, Ustaz ada satu soalan yang nak tanya. Dekan basmalah ataupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz nak tanya, apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahman? Siapa tahu? Apa maksud Ar-Rahman dan apa maksud Ar-Rahim? Apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Siapa nak jawab? Ustaz tanya pada sekejap siapa nak jawab boleh pergi kepada ruangan chat. Ustaz akan tengoklah. Okey. Okey, dah jawab Adam. Okey. Adam cakap yang Maha Pengasih. Okey, sebenarnya pengasih itu adalah apa namanya makna kepada Ar-Rahman. Jadi maksud Ar-Rahim, Ustaz cakap tadi. Ustaz cakap apa maksud Ar-Rahman dan apa maksud Ar-Rahim? Ar-Rahman apa maksud dia? Ar-Rahim apa maksud dia? Dan Maha mengetahui. Kalau mengetahui maksud dia Al-Alim. Salah lah. Jadi maksud Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Maksud Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Penyayang. Kalau dalam bahasa Melayu, pengasih dengan penyayang ni membawa makna yang sama lah. Lebih kurang lah. Tetapi dalam Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya dua-dua ni berbeza. Dia nak menunjukkan kasih sayang Allah. Tetapi berbeza. Okey, Ustaz beritahu Okey, ataupun Ustaz tanya dulu. Siapa tahu? Apa yang berbezanya? Apa yang bezanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa beza dia? Siapa nak jawab? 1, 2, 3. Siapa jawab Beza dia, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk setiap manusia. Tak kisah dia beragama Islam ataupun dia bukan beragama Islam. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu hanyalah untuk orang yang beragama Islam sahaja. Itu perbezaan dia lah. Ustaz ulang sekali lagi. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk semua manusia. Tak kisahlah dia Islam ataupun dia bukan Islam. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah untuk orang Islam sahaja. Okey. Okey, Ustaz sambung Okey, kita pergi kepada cara bacaan isti'azah dan basmalah di awal surah. Okey, ini cara dia ada 4. Okey, yang pertama, berhenti pada isti'azah dan pada basmalah. Dalam kurungan, inilah cara yang paling baik. Maksudnya, cara yang pertama adalah cara yang bagus, paling bagus. Okey, cara dia Ustaz nak semua pasang telinga. Kalau orang putih cakap, open your ears. Orang putih cakap, open your ears. Kalau orang India cakap apa? Kalau orang kita cakap, dengar betul-betul. Okey, dengar Ini cara yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu dia berhenti. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim.
Lepas tu kul huwallahu ahad. Jadi ada berhenti pada dua tempat lah. Yang pertama berhenti dekat Ar-Rajim. Yang kedua berhenti dekat Ar-Rahim. Ustaz ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Lepas tu kul huwallahu ahad. Macam tu. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Dengar betul-betul. Buka telinga. Buka telinga. Telinga dah terbuka. Okey, tak boleh buka. Jadi dengar betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia sambung. Dia tidak berhenti dekat Ar-Rahim. Dia sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Macam tu. Ustaz ulang sekali lagi. Ustaz orang putih kata I repeat. Apa dia? I repeat one more time. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Lepas tu dia sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu. Ini adalah cara yang kedua. Kita pergi kepada cara yang ketiga. Menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja. Okey. Cara dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak apa beza dia? Dia sambung isti'azah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu qul huwallahu ahad. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, menyambung ketiga-tiganya sekali. Sudah. Jadi kena panjang harakat, kena panjang. Tarik nafas betul-betul, tarik nafas. Lepas tu baru A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini panjang. Okey, Ustaz ulanglah cara-cara dia. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cara kedua. Cara ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. So, cara keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada 4 cara lah. Kalau orang putih kata ada 4 apa? Ada 4 ways, ada 4 ways. Cara tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, cara tu adalah ways, jalan ways. W-A-Y-S, way. Itu orang kata kalau Ustaz teringat satu iklan tu, dia tanya jalan. Dia tanya jalan. Saya nak pergi pejabat pos Lepas tu orang tu cakap, you go straight, don't belok-belok. Itu maksudnya dia dah campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. You go straight, don't belok-belok. Belok-belok tu adalah bahasa Melayu.
Kalau bahasa Inggeris, you go straight. Tapi dicampur dengan bahasa Melayu. You go straight, don't belok-belok. Itu Ustaz punya iklan lah, Ustaz ingat. Okey, kita pergi pada yang terakhir. Nota tambahan. Yang nota tambahan, isti'azah ni ada nama lain. Nama dia adalah ta'awuz. Isti'azah dikenali juga sebagai ta'awuz. Itu nama dia lah. Orangnya sama tapi ada nama lain. Macam kawan Ustaz. Ustaz panggil dia Hafiz tapi orang lain panggil dia Panjang. Jadi Hafiz dengan Panjang tu orang yang sama. Ada orang panggil Hafiz, ada orang panggil Panjang. Macam tu. Okey, nombor 2. Jumhur ulama, maksudnya kebanyakan ulama, ramailah, mengatakan membaca isti'azah adalah sunat muakkad. Apakah maksud sunat muakkad? Sunat muakkad, adakah sunat yang ada pakai kad? Bukan. Sunat muakkad ni adalah sunat yang dituntut. Yang perlu kita buatlah. Tapi dalam banyak-banyak sunat, sunat apa yang paling sakit? Siapa nak jawab? Sunat apa yang paling sakit? Ustaz dah tahu dah. Saja nak tanya. Ustaz dah tahu dan pernah rasa. Sunat tu. Sunat apa yang paling sakit? Sunat apa yang paling sakit? Siapa nak jawab? Ifti ke nak jawab? Muiz ada Muiz. Muiz nak jawab. Sunat apa yang paling sakit? Sunat lelaki. Sunat lelaki? Sunat ni dia tak ada jantina. Sunat ni dia hanyalah satu hukum. Ini sunat orang Melayu. Maksud dia, sunat ni orang Melayu je cakap. Pergi kat negara Afrika ke, dia kata sunat tu sunat lah. Pergi negara Jepun ke, dia kata sunat tu sunat lah. Tapi orang Melayu je yang ada sunat ni. Apa dia? Jangan sama kakak. Sunat ni kalau zaman orang dulu, orang yang nak sunat ni, dia kena apa? Kena tembak air, lepas tu kena berendam. Lepas tu yang paling bestnya orang bagi duit. Sunat pun dapat duit. Dah lah dia dapat duit. Lepas tu dapat mandi lagi. Apa dia sunat tu? Sunat berkhatan. Nama betul ni adalah berkhatan. Tapi orang Melayu panggil dia sunat. Mesti kalau kamu dah umur 3 tahun, dah jadi 3, orang tanya, dah sunat tak? Dah sunat tak? Lah saya dah sembahyang sunat. Bukan yang tu, bukan sembahyang sunat. Alah sunat tu, sunat. Sunat tu, dia kata macam tu. Jadi kamu pun jawablah, saya belum sunat. Saya ni takut. Lepas tu, apa salahnya takut? Sunat tu kan sakit sikit je, macam kena gigit semut. Lepas tu, kamu pun kata, tipu lah. Macam tu. Lepas tu, kamu pun cakap takut-takut. Tapi orang tu pun kata, sunat lah best, dapat duit banyak. Bila dapat duit banyak, terus nak sunat. Macam tu. Sunat ni, Ustaz nak tanya. Sunat ni kalau bagi lelaki, wajib tak? Maksudnya sunat ni kalau orang lelaki dia tak sunat boleh ke? Boleh ke? Orang lelaki mesti bersunat. Walaupun sunat tu sunat, tapi orang lelaki mesti sunat. Tapi sunat kan sunat. Tapi orang lelaki kena sunat juga. Macam ni. Maksudnya orang lelaki perlu berkhatan lah buat. Khatan ni wajib. Cuma orang Melayu dia pandai. Dia gunakan istilah sunat ni untuk gantikan dengan istilah berkhatan. Itu je.
Okey, sekian saja daripada Ustaz untuk kelas kita hari ini. Sebagai penutupnya, Ustaz ada satu je daripada banyak-banyak poin ni. Poin dia adalah isti'azah ni wajiblah kita amalkanlah. Kita baca. Nak pergi apa shopping mall, nak pergi apa nama tu tempat tu? Apa namanya? Ipoh Perit. Kalau Ustaz dulu Ipoh Perit. Ipoh Perit kena baca bi auzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kalau kamu duduk dekat area-area kamu ada pasar malam, nak pergi pasar malam, bacalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan baca kuat-kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu baca kuat-kuat, nanti orang ingat kamu nampak setan. Jadi kamu baca pelan-pelan pun tak apa. Macam tu. Sebab kalau baca kuat-kuat, orang ingat macam Tok Bomoh. Kalau baca kuat-kuat macam Tok Bomoh. Gitu. Jadi baca pelan-pelan je. Jangan baca kuat-kuat. Baca pelan-pelan. Tapi yang paling dituntut, paling bagus baca isti'azah ni adalah bila baca Quran lah. Okey, sekian saja daripada Ustaz. Nanti Ustaz akan bagi link quiz kepada kamu semua. Okey, sekejap Okey, sekian saja daripada Ustaz. Sekejap stop. Okey, Ustaz ambil kedatangan jap. Okey, hari ni ada dalam 11 orang hadir. Okey, sekian saja. Ke ada siapa-siapa nak tanya? Ada soalan ke? Tak ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, cukuplah sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Kalau tak ada soalan, kita tutuplah kelas kita. Jadi sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.